Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum dan hao annyeonghaseyo, konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita akan lihat tajuk pelarasan dengan fokusnya kepada journal arm dan ledger. Dan jika sempat kita akan masuk ke akaun kawalan guys. Pastikan anda telah menonton video sebelum ini dengan tajuknya pelarasan, senarai pelarasan guys. Okay, bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share. Dan ingat, untuk topik ni saya hanya paparkan, saya share hanya untuk selama 24 jam sahaja ataupun kurang untuk mengelakkan sebarang masalah bangkit lah. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! How you like this? You gon' like that, How you like that? How you like that, like me. Okay guys, kita teruskan dengan pelarasan hari ini. Okay, sebelum tu kita lihat dulu ralat. Okay, dalam senarai pelarasan sebelum ini kita buat pelarasan untuk susut nilai lengkapan. Saya lupa nak terangkan, untuk susut nilai lengkapan tu anda perlu menolak terlebih dahulu tong gas ya. Kos lengkapan sebelum dijarakkan dengan kadar susut nilai, anda akan ambil nilai lengkapan tu dulu, tolak dengan nilai tong gas yang anda beli pada awal urus niaga. Baru didarabkan dengan kadar susut nilai, baru dikira. Okey, itu ralat dia, saya tertinggal. Okey, next kita teruskan. Ini lengkapan je. Okey, saya terangkan sebelum ni. Okey, anggaplah 4,000 tu saya dah tolak dengan tong gas tersebut. Alright, so dengan adanya pelarasan ni, senarai pelarasan kita perlu buat bersama-sama dengan journal arm dan ledger. So, journal arm kita perlu rekodkan sahaja sebab nilai angka dah tahu. Pertama, 2021, tulis Mac 31, tulis susut nilai lengkapan. Okay, yang semua orang sama, warna hitam semua sama, warna purple ada berbeza antara anda sama rakan. Okey, susut nilai lengkapan, kemudian kita juga masuk kredit, susut nilai terkumpul lengkapan. Itu partner dia lah. Okey, kat kasar urus niaga pun kita dah lihat. So, masukkan angka dia, RM33.33 untuk debit dan kredit. So, jangan lupa anda tulis penerangan, merekod susut nilai terkumpul lengkapan. Dah selesai, kita pindahkan ke ledger. Kalau tak tahu, tengoklah video-video sebelum ni. Saya ada terangkan cara bagaimana nak buat ledger dan journal. Okay, so pertama kita buat susut nilai lengkapan, akaun susut nilai lengkapan. So dekat journal arm tulis debit RM33, partner dia susut nilai terkumpul. So kita tulis tarikh Mac 31, susut nilai terkumpul lengkapan. Tulis RM33.33. Kita ambil partner dia. Okay, so lain tak ada. Sebab kita buat pelarasan, so kita jumlahkan, kita tutup. Bagian kredit dengan baki HB, akan dihantar ke bawah 1 April, baki BB RM33.33. Tak faham, tak ingat, tengok topik ledger sebelum ni video sebelum ni. So dah sudah, kita buatkan pula lagi satu catatan bergu je, iaitu akaun susut nilai terkumpul lengkapan ledger dia. So tadi dekat journal arm susut nilai terkumpul lengkapan kredit, maksudnya dekat akaun susut nilai terkumpul lengkapan ni kena kredit. Masukkan bagian kredit, partner dia susut nilai lengkapan RM33, kita jumlahkan debit dan kredit. Kemudian kita tulis baki HB lah. Begini. Okay, kemudian pindahkan dekat bawah April 1 baki BB RM33.33. Okay, begitu. Okay guys. Okay. Ini untuk setiap urus niaga lah pelarasan. Ini untuk pelarasan sahaja. Alright, next kita tengok PHR pertukaran tuan ragu sama juga 140. Warna purple angka anda dengan saya berbeza. Okay. So journal arm macam nak tulis. Pertama 2021 Mac 31, kita tulis hutang ragu ataupun belanja hutang ragu. Tulis peruntukan hutang ragu, partner dia. Kemudian 140 nilai yang telah kira. Okay, kemudian 140 bagian kredit. Kemudian tulis penerangannya. Merekod peruntukan hutang ragu. Semua orang sama, angka dia berbeza. Okay guys. Kemudian kita buat ledger dia pula, akaun hutang ragu yang pertama. Maksudnya akaun hutang ragu ni, tengok dekat journal arm tu hutang ragu 140. Bermaksud di akaun hutang ragu kita kena debitkan 140. Partner nak kena tulis nama partner dia, peruntukan hutang ragu 140. Kemudian kita jumlahkan, kita pindahkan bahagian kredit, naikkan bahagian kredit. Kemudian kita tulis baki HB hantar bawah, pastikan ada baki BB untuk 1 April. Okay, sebab baki ni kita akan masukkan dalam imbangan duga nanti. Alright guys, dah selesai. Kita buat pula akaun peruntukan hutang ragu. Kita akan bergu je. Tadi mula dengan debit, sekarang mula dengan kredit. Okay.
kita tulis sultan ragu partner dia 140. Kemudian jumlahkan, pindahkan. Okay, 140 tulis baki HB. Okay, kemudian pindahkan baki BB. Okay, bagian kredit lah. Okay, semua orang sama kecuali dia punya angka dia berbeza. Okay guys, tak faham tengok balik tajuk ledger tu, saya pergi laju tu. Alright. Okay, kesilapan ketinggalan. Okay, ini contoh saya. Okay, anda ikut angka anda sendirilah. Okay, saya dah terangkan dalam video sebelum ni. Okay, first journal arm. Journal arm kita nak buat apa ni journal arm? So kita rekodkan 2021 Mac 31 tunai. Sebab dia jualan tunai kan, duit tunai bertambah, so debit. Okay, partner dia jualan tunai. Okay, 2000 debit, 2000 kredit. So, penerangan merekod jualan tunai yang belum direkodkan ataupun terlupa rekod pun boleh juga. Okay, kemudian kita buat dia punya ledger akaun tunai. Akaun tunai adalah buku tunai lah. So, angka dia 2021 Mac 31 baki BB 6,200. Ini kita ambil dekat imbangan duga. Dekat imbangan duga kan. Sebelum pelarasan ada imbangan duga, ada bahagian tunai kan. Kita tulis akaun tunai 6,200. Kita ambil kat situ. Jualan. Okay, kat journal arm kita ambil 2,000. So, jumlah 8,200. Anda pun sama tapi angka dia berbeza. Okay, kemudian pindahkan dia bagian kredit nak tutup. Baki HB 8,200. Kemudian pindahkan April 1 baki BB. Pastikan bersilang 8,200. Inilah jumlah tunai yang terkini. Okay, kemudian akaun jualan. So, akaun jualan dekat journal arm dia kredit, bermaksud dekat akaun jualan kena kredit 2,000. Nak kredit apa, nak tulis apa, partner dia tunai. Baki BB. Okay, baki BB dulu, tulis baki BB. Baki ni kita ambil kat mana? Sama juga, kita ambil dekat imbangan duga yang kita telah siap sebelum ini. Tengok berapa jualan. So, masukkan tunai 2,000. Okay. Kemudian jumlahkan, pindahkan. Kita naikkan dekat atas. So, 21 Mac 31 baki HB. Kemudian pindahkan dekat bawah April 1 baki BB 31,000. Okay. 29 tambah 2, 31. So, ni nak panah 2 ni. Nilai dia ambil dari imbangan duga. Imbangan duga sebelum pelarasan kita dah buat. So, kita ambil nilai kat situ, kita masukkan sebagai baki BB dia. Okay guys? Alright, kita teruskan. Kemudian, kesilapan ketinggalan belian major ini. Okay. Semua orang sama, kecuali angka dia berbeza. Okay. Pastikan biji burger yang anda jual tu, berapa kuantiti dah jual tu, pastikan betul lah. Okay, so journal arm. Kita baca ni nak rekod. Mac 31, debitkan belian. Okay, sebab belian bertambah 400. Pembekal X tu, dekat kesan nyata kepada kawan, siapa pembekal burger anda tu, tulislah nama dia. 400. Ini contoh saya 400. Ikut atas tu, pengiraan ni kat atas tu, 400 tu. Saya masukkan. Ini saya tak lupa tinggal kosong-kosong belakang dia. So, penerangan merekod belian kredit yang belum direkodkan. Belum direkod lah. So, kemudian kita buat akaun belian. 2021 Mac 31 baki BB. Okay, 12,300 sama kita ambil dekat imbangan duga. So, dalam cakap belian debit 400. So, tulislah nama partner dia, pembekal X 400. Kemudian kita jumlahkan, pindahkan dekat sebelah, naikkan dekat atas 12,700, jadikan baki HB. Kemudian kita pindahkan dekat bawah baki BB 12,700. Kita pindahkan. Okay. Begitulah cara dia. Okay. Angka warna purple ni semua berbeza. Yang hitam tu semua kita sama. Okay, pembekal X ni siapa pembekal burger anda tu? Okay, akaun belum bayar awak. Alright, so dia mesti mulakan kredit. Mac 31 baki BB RM3,000. Nak ambil dekat mana baki BB? Kita ambil dekat imbangan duga juga. Okay, so belian berapa dekat journal arm tadi? 400 tambah 400. So, jumlahkan 3,400. So, 3,400. Naikkan dekat atas. Jadikan dia baki HB. Kemudian hantar bawah. Baki BB. Kemudian jadi 3,400. Okay. Okay, kemudian nilai. Ingat sekali lagi. Dia ambil dari imbangan duga sama. Okay. Alright. So, dah selesai. Okay, kita teruskan.
belanja prabayar, lesen perniagaan prabayar lah. Okay, ni lesen semua orang sama. So, kalau semua orang sama, kita teruskan je. Kita buat journal am, debitkan, lesen perniagaan prabayar. Dia adalah debit lah. Okay, kemudian, kredit dia lesen perniagaan. So, 200 nilai dia. Okay. Prabayar dia 200. Sebab lesen perniagaan dia adalah 200. Okay. Kemudian, merekod lesen perniagaan prabayar. 40 lah. Maksudnya, dia bayar 40 untuk bulan ni. 200 tu untuk bulan-bulan akan datang dia dah lebih. So, akaun lesen perniagaan kita buat. Satu lesen perniagaan kita debitkan 200. Okay. Akaun lesen perniagaan prabayar akaun dia. Dia debitkan lesen perniagaan 200. Kemudian kita jumlahkan, pindahkan bahagian kredit. Bagi HB 200. 21 bagi BB. Ni warna purple semua sama kita semua sama. Saya lupa nak tukar warna hitam. Semua sama bagi BB. Kemudian akaun lesen perniagaan. Okay, bagi BB 240. Okay. Ini bagi ni kita ambil dekat ni lah. Dekat memang juga 240 ni. Okay, so March 31 lesen perniagaan prabayar 200. So jumlah dia 240 tu kita pindahkan. Jumlah yang paling banyak. Kemudian 240 jadi bagi HB beza dia. So jadi bagi BB yang RM40. Okay. Ni semua orang sama. Angka pun sama. Saya lupa nak hitamkan. Okay, saya nak buat sepantas yang mungkin. Okay, nilai diambil daripada imbangan duga ingatan. Okay, kemudian belanja belum bayar, upah bantu belum bayar. Ni semua orang sama. Okay, semua orang sama. So saya teruskan journal am. Tentu upah dengan upah belum bayar, dia punya penerangan dia nanti kita tengok 980 semua orang sama lupa tukar warna. Okay, merekod upah belum bayar. Kemudian kita buat akaun upah. Akaun upah 2021 baki BB 2480. Mana pula dapat 2480? Kita tengoklah dekat imbangan duga. Okay, kemudian kita masukkan upah belum bayar 980. So jumlah dia 3460 kita pindahkan. Jumlahkan, kita pindahkan bahagian kredit, naikkan dekat atas. Jadi, March 31 bagi HB 3460, kita masukkan dekat bawah 3460. Semua orang sama, guys. Okay, kemudian, akaun upah belum bayar. Ni akaun TU, akaun upah ni akaun upah belum bayar. 2021 baru upah. Yang masuk upah 980. Jumlahkan, pindahkan dekat sebelah, naikkan dekat atas. Jadi, bagi HB, kita pindahkan bagi BB 1 April 980. Okay. Minta maaf kalau saya pergi laju. Patutnya anda dah faham lah bila dah tengok ledger. Okay, ini anda jadi rujukan anda. Ini semua orang sama. Okay, nilai dah ambil daripada imbangan juga saya tunjuk tadi. Okay, kemudian belanja belum bayar seterusnya. Ni anda boleh buat promosi, boleh buat kadar bayaran. Terserah apa-apa pun terserah pada anda. Ni saya contohnya saya promosi. Yang warna purple ni berbeza lah. Kalau anda buat promosi pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tengoklah. Pastikan angka dia berbeza lah dan munasabah. Mana-mana yang munasabah, tak semestinya promosi. Okay, so cara rekod dia ni journal am. Kita first kena masuk promosi. Kita tulis tu promosi belum bayar, masukkan angka dia. Okay, ni pelajar berbeza angka dia. Okay, kalau pun buat promosi angka berbeza. Bukan 1000 kat atas tu saya tulis promosi 1000, silap. Bukan 1000, 100 sebenarnya saya silap. Okay, merekod promosi belum bayar penerangan dia. Dan akaun promosi kita buatkan debit baki BB 100. Okay, sebelum ni kita ambil dekat imbangan duga akaun promosi kita. Okay, kemudian promosi belum bayar tambah lagi 100. Jadi total 200 kita pindahkan dekat atas. Okay, March 31 baki HB. Okay, kemudian April baki BB. Okay, seterusnya baki BB 200 kita pindahkan balik. Kita buat pula catatan baru je akaun promosi belum bayar 2021 bagi kredit pula, tulis itu promosi RM100. Okay, kemudian jumlahkan, pindahkan dekat debit, naikkan dekat atas, jadikan baki HB. Kemudian kita pindahkan, jadi baki BB 1 April RM100. Dan untuk promosi, dah boleh buat promosi ke kadar bayarannya, ikutlah saya dah terangkan sebelum ni. Okay. Okay, next. Ni nilai dia diambil dari imbangan duga. Okay. Itu penting imbangan duga. Sekarang last, hasil belum terima, commission belum terima. Saya buat commission belum terima. Anda buat commission pun boleh. Nak buat yang lain pun boleh. So, saya buat commission.
So nilai saya 200, anda terserah pada anda nilai anda berapa. So sama juga journal arm, saya buat rekod dia begini, March 31, tulis dulu commission belum terima, debit lah. Commission credit 200. Kemudian merekod jasa perniagaan prabayar, silap tulis kat situ penerangan dia, merekod commission belum terima. Okey, merekod commission belum terima tu saya silap tadi. Okey, saya cubai. Okey, so buat account commission belum terima, masukkan jumlah dia, commission debit 200, kita jumlahkan dekat bawah, kita pindahkan dekat atas 200, March 31 baki HB 200, kemudian kita pindahkan 31 baki BB 200 untuk account commission belum terima. Dah sekali kita buat account commission. So account commission ni, okey, commission belum terima kita masukkan 200, sebelum ni tak ada account commission, kredit journal arm tu dia kredit, commission kredit 200, so maksudnya kat account commission ni kena kredit 200, tulis nama partner dia, jumlahkan, pindahkan macam tadi. So April 1 bagi BB 200, ni pindahkan. Okay. Alright, dah selesai account commission. Kita tengok, account kawalan kita tak apa, saya proceed account kawalan. Okay, account kawalan dapat itu merupakan elemen lain, bahagian lain, you guys kena buat account kawalan. Okay, first account kawalan belum terima, so mula-mula kita tulis, kita kena rujuk account jualan, ledger jualan. Dekat account jualan kan kita dah buat ledger arm, kita ambil nilai dia, tengok sebelum ni anda punya account jualan, ambil nilai dia kat bawah tu, account belum terima, saya punya 13,000, anda punya saya tak tahu berapa. Okay, sebab angka saya ni saya reka saja. Okay, kemudian saya tulis dekat ni 2021 Julai 31 jualan RM13,000. Okay, ni adalah untuk jualan kredit ya. Okay, so next, dah selesai. Saya tengok buku tunai pula. Buku tunai saya nak tengok berapa saya dah bayar. So saya tengok tu Aeon Bakery 5,000, kemudian SM Canteen 5,000. Ni saya tengok mana akaun belum terima saya lah yang bayar ni contoh lah. Okay, saya pastikan dia bayar pakai bank. So 3,000 tambah 5,000 tambah 1,000, maksudnya 9,000. So dari situ bank 9,000 kredit. Dekat buku tunai dia debit. Okay, tengok akaun belum terima anda dekat buku tunai. Okay, dah selesai. Kita tengok lagi. Okay, dah selesai. Kita padam ni dulu. Okay, kita jumlahkan dekat bawah. Okay, saya punya 13,000, anda punya saya tak tahu berapa, berbeza Dan kita pindah dekat bahagian kredit. So 13,000 kita tolakkan dengan 9,000 dekat atas. Berapa beza dia? 4,000. Okay. So ni tulis baki HB. So nanti April 1 4,000 adalah baki BB. 4,000 ni nanti kita akan masukkan imbangan duga. Kita ganti nama akaun belum terima kita sebelum ni tadi. Okay, dah selesai. Kita pergi akaun belum bayar pula. Okay, akaun belum bayar. Kita tengok akaun belian lah. Okay, akaun belum bayar. So kita tengok berapa akaun belum bayar kita, RM9,000. So akaun belum bayar ni tadi dekat pelarasan ada ni, ada melibatkan belian. Okay. So ni tadi pelarasan dia. Okay, melibatkan belian margarine, belian. Itu belian kredit lah tu. Kan? Liability semasa pembekal apa tu. So kita ambil nilai dia 400 tu. Okay, 400 belum bayar lagi. So kita ambil 400 tu, 9,000 tambah 400, so dia jadi 9,400 belian, 9,400 kredit. Okay, sama juga. Kemudian dia ada pulangan belian. Soalan kita ada pulangan belian. Pulangan belian, angka-angka anda sendiri, kaedah dia sama. Ambil bawah sekali berapa nilai dia. Saya punya 300, anda punya saya tak pasti. Okay, pulangan belian 300. Okay, dah selesai. Baru kita tengok buku tunai. Okay, salah satu cara tengok buku tunai. Lagi satu cara, kita tengok nak mudah. Kita tengok dekat ledger belian. Kita tengok akaun belum bayar kita, ada satu tu. Dekat sini saya punya BB Pastry. Ada tulis bank. Ada satu HY Tolo, tak ada bank. So kita ambil, maksudnya dia baru bayar sekali, 5,000. So tulis itu bank, 5,000. Ini kita punya pembekal lah, akaun belum bayar kita. So mana jumlah paling banyak, kita jumlahkan 9,400. Jadi jumlah imbangan dekat bawah, pindahkan bahagian debit. So 9,400 tolak 300 tolak 5,000,
you akan dapat 4,100. Bagi HB kemudian pindahkan dekat bawah. Itu je akaun belum bayar. Itu saja guys. Okey, sila komen jika anda tak faham ke apa ke. Okey, kalau adik kelandu belanjalah sikit, tak payahlah skip. Saya bagi tempoh dalam masa 24 jam. Kalau okey, saya akan teruskanlah. Cuma gunakan link. Ingat, ini hanya untuk kegunaan anda sendiri sahaja. Tak boleh share kepada grup-grup yang lain. Okey, rekod pun tak boleh lah. Nanti jadi isu lagi. Alright, okay guys, sampai kita jumpa lagi. Bye bye, adios.